Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Asma binti Abdul Kadir, nombor matrik I22306554 daripada kos Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam Semester 1. Baik, ini adalah tugasan individu bagi subjek tasawur Islam MPU 3312 di bawah keleluan Ustaz Farid Fadli bin Mustafa. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan kalian tentang apa yang saya dapat dan berkaitan buku ini dengan subjek yang saya belajar. Tajuk buku yang menjadi pilihan saya adalah Matlamat Matlamat dan Tujuan Ibadah dalam Islam. Okey. Buku ini sangat menarik perhatian saya kerana ianya sangat berkait rapat dengan subjek yang saya belajar, iaitu subjek tasawur Islam pada topik yang ke-8 yang bertajuk tasawur Islam tentang ibadah. Saya sangat suka untuk berkongsi dengan anda kerana dalam subjek tasawur kami mempelajari definisi ibadah, maksud ibadah, kepentingan ibadah dan kesan ibadah. Dan saya rasa buku ini sangat bertepatan dengan subjek yang saya belajar kerana dia lebih mendalam untuk kita mengetahui apakah tujuan-tujuan hidup kita sebagai seorang Muslim dan ke manakah hala tuju yang sepatutnya kita bawa. Okay. Buku ini ditulis oleh buku ini diterjemah kembali oleh Muhammad Yusuf Abbas daripada sebahagian buku Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Okay. Buku ini dicetak pada tahun 1978 dan cetakan terbaru pada tahun 2022. Buku ini mempunyai 15 topik yang menarik dan mempunyai 82 muka surat. Okay. Saya sangat suka buku ini kerana sebagai seorang Muslim, kita mestilah nak mengetahui apa tujuan dan matlamat hidup kita, kenapa kita perlu ibadah, kenapa kita perlu taat kepada perintah Allah, kerana banyak lagi persoalan-persoalan yang orang kata masih dibelenggu dalam minda. Okey, baik. Buku ini telah menjawab sebahagian persoalan-persoalan yang tertimbul sebagai seorang Muslim maupun bukan Muslim. Okay. Saya rasa buku ini sangat sesuai untuk orang Islam ataupun orang bukan Islam membaca kerana untuk orang yang bukan Islam boleh menarik minat mereka untuk lebih mengetahui Islam itu bagaimana, indahnya Islam itu. Okey, baik. Antara persoalan-persoalan yang timbul dalam buku ini adalah kenapa Allah mewajibkan kita beribadah dan mentaatinya. Okey. Yang kedua, apakah matlamat ibadah yang diwajibkan ke atas kita itu. Okey, baik. Buku ini bukan saja menimbulkan persoalan-persoalan tetapi memberi sekaligus jawapan yang kita perlu untuk kita lebih yakin. Jadi, okey, baik. Seterusnya saya akan berkongsi tentang jawapan daripada persoalan-persoalan yang ada dalam buku ini. Sebenarnya banyak sangat persoalan-persoalan yang ada dalam buku ini dan jawapannya, tapi ada dua sahaja yang menarik minat saya yang saya ingin berkongsi dengan anda semua. Baik. Soalan pertama adalah kenapakah Allah mewajibkan kita beribadah dan mentaatinya? Okey. Jawapan dalam buku ini sebenarnya panjang, tapi saya ringkaskan. Okay. Allah tidak akan menyuruh seseorang untuk melakukannya jika sesuatu perkara itu tidak mendatangkan kebaikan kepada dirinya sendiri. Jadi, kenapakah Allah mewajibkan kita beribadah dan mentaatinya? Kerana Allah tahu apa yang disuruhnya, apa yang diperintahkannya itu akan menjadikan kita sebagai Muslim yang baik dan mentaati perintahnya.
Okey, baik. Soalan kedua adalah apakah matlamat ibadah yang diwajibkan ke atas kita itu? Okey, setiap apa yang Allah suruh, setiap apa yang Allah perintah adalah untuk menjadi panduan kita untuk menghadapi liku-liku kehidupan yang sangat sukarlah dalam hidup di dunia ni. Kebanyakan zaman sekarang ramai orang yang hilang pendoman kerana salah satunya solat tinggal, Al-Quran tinggal, zakat tak bayar dan macam-macam lagi. Jadi disebab itulah kenapa rukun Islam diwajibkan ke atas kita. Sebab salah satunya adalah untuk kehidupan kita tu lebih harmoni, lebih tersusun dan lebih, orang kata, praktikal, lebih sistematik. Jadi itulah kenapa Allah menyuruh kita untuk beribadah dan itulah matlamat hidup kita. Okey, baik. Dalam surah Luqman, dalam surah Luqman ayat ke-12. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillahi wa man yashkur fa innama yashkur li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang bermaksud, sesungguhnya kami telah kurniakan hikmah iaitu ilmu pengetahuan kepada Luqman supaya dia bersyukur kepada Allah, dan sesiapa yang bersyukur sebenarnya dia telah bersyukur bagi faedah dirinya sendiri, dan sesiapa yang ingkar sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi terpuji. Maksud kata kat sini, Allah tak rugi apa-apa kalau kita tak buat. Tapi seandainya kalau kita tak buat, kita tak mengerjakan ibadah yang diwajibkan ke atas kita, kitalah yang rugi. Dan seandainya kita buat, itu adalah tanda kita sebagai seorang Muslim yang bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah bagi. Okey, baik. Jadi saya rasa buku ni sangat bertepatanlah dengan tajuk tasawur Islam, iaitu pada topik yang ke-8, tasawur Islam tentang ibadah. Saya rasa itu saja perkongsian saya pada hari ini. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, yang kurangnya daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.